Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aiman Dizinin. Nombor matrik E2021-2029-331. Nama pensyarah Cik Nadia Syahira binti Amiruddin. Subjek Kaedah 1063, Analisa Kurikulum Prasekolah. Perbandingan kurikulum KSPK dan kurikulum Montessori. Pengenalan KSPK. KSPK bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu. Selain itu menekankan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Pengenalan kurikulum Montessori. Model Montessori diperkenalkan oleh Dr. Maria Montessori pada kurun ke-20. Beliau merupakan seorang doktor dan tokoh yang berpengalaman dalam mendidik kanak-kanak yang istimewa. Selain itu, model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam abad ke-20. Beliau juga telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas del Bambini untuk kanak-kanak yang miskin dan kurang upaya. Fokus KSPK untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin. Selain itu, kurikulum KSPK menghasilkan murid yang mampu menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah, berkeinginan untuk belajar dan bersedia untuk pembelajaran yang seterusnya. Fokus Montessori pula, kaedah yang digunakan dalam pembelajaran kanak-kanak. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan dirinya mereka. Contoh alat seperti meja, kerusi, singki, papan putih dan sebagainya untuk peringkat umur kanak-kanak yang bersesuaian. Selain itu, ruang persekitaran juga dilengkapi dengan taman permainan untuk mewujudkan suasana yang ceria dan menyeronokkan. Kelebihan KSPK pula, melahirkan murid yang berkebolehan berkomunikasi dan bersosial. Yang kedua, murid memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Kekurangan KSPK pula, ruang pembelajaran yang kurang selesa untuk kanak-kanak. Yang kedua, kawasan yang padat untuk kanak-kanak. Kelebihan Montessori, mempunyai kawasan pembelajaran yang teratur, sistematik dan indah. Yang kedua, kanak-kanak boleh bergerak dengan bebas dan dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Kekurangan, terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan perbandingan antara guru dan rakan. Yang kedua, memerlukan harga barang yang sangat mahal. Kemahiran KSPK, iaitu kemahiran berkomunikasi. Mereka mampu menyuarakan dan meluahkan idea fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan tulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi. Yang seterusnya, kemahiran berdaya tahan, iaitu mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran, mengatasi kebijaksanaan, keyakinan, toleransi dan empati. Kemahiran Montessori, kemahiran sentuhan iaitu kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan sensory teaching and learning. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan diriya dan cekap. Seterusnya mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Idea ini iaitu the path through intellectual development is through the hand, merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Kelebihan KSPK, murid dapat meneroka pengetahuan melalui media dan teknologi dengan cekap dan berkesan. Yang kedua, murid akan lebih bijak dengan penggunaan media dan teknologi. Kekurangan KSPK, kanak-kanak tidak dapat melakukan aktiviti sendiri tanpa mendapat bantuan daripada orang lain. Yang kedua, ketagihan menggunakan media dan teknologi yang berlebihan. Kelebihan Montessori, kanak-kanak akan mendapat mengenal pasti dirinya selepas selesai menyempurnakan sesuatu tugas. Yang kedua, aktiviti yang dilakukan dapat membantu perkembangan diri kanak-kanak. Kekurangan Montessori, aktiviti yang kurang berkomunikasi kepada kanak-kanak. Yang kedua, kanak-kanak kurang pengetahuan dalam dunia teknologi. Kandungan KSPK, asas pembentukan KSPK mempunyai 6 tunjang iaitu yang pertama tunjang komunikasi, yang kedua tunjang kerohanian sikap dan nilai, yang ketiga tunjang keterampilan diri, yang keempat tunjang perkembangan fizikal dan estetika, yang kelima tunjang sains dan teknologi dan yang terakhir tunjang kemanusiaan. Kandungan Montessori, asas perkembangan kurikulum Montessori yang pertama, minda yang mudah menyerap, yang kedua persekitaran tersedia, yang ketiga tempo sensitif, yang keempat bahan pembelajaran, dan yang terakhir didikan diri. Kelebihan KSPK, murid boleh menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mewujudkan sifat menyayangi dan menghargai alam sekitar. Kekurangan KSPK, pecahan tunjang yang terlalu banyak dan menyebabkan kanak-kanak keliru. Yang kedua, tidak menyediakan persekitaran yang luas dan menarik. Kelebihan Montessori mengandungi kelas kanak-kanak pelbagai umur. Yang kedua, persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan bagi menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak. Kekurangan Montessori, kurikulum yang bersifat bersendirian atau berseorangan sehingga mewujudkan perbandingan. Yang kedua, tidak memupuk sikap kerohanian dalam diri. Penilaian KSPK mempunyai 3 tahap penguasaan dalam standard prestasi, iaitu tahap pertama, murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas. Selain itu, tahap kedua, iaitu murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu. Akhir sekali, tahap ketiga, murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan sesuatu dalam situasi baharu atau secara kreatif dengan tertib atau beradab. Penilaian Montessori, kurikulum Montessori menggunakan penilaian autentik di mana setiap kanak-kanak akan dinilai berdasarkan pencapaian yang sebenar. Penilaian ini meliputi pentafsiran dari pelbagai aspek seperti pengetahuan kanak-kanak, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentafsiran autentik merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran kanak-kanak, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang relevan. Kelebihan KSPK, pendidik boleh mengenal pasti kebolehan dan kekurangan pelajar. Yang kedua, kanak-kanak dapat mengenal pasti kebolehan dan kekurangan diri sendiri.
Kekurangan KSPK, kanak-kanak haruslah diberi peluang untuk menilai diri sendiri. Yang kedua, penilaian secara pemberian tahap tidak mampu menilai tahap kebolehan seseorang kanak-kanak. Kelebihan Montessori, penilaian yang dilakukan tidak membuatkan kanak-kanak tertekan. Yang kedua, pendidik mampu memperhatikan tahap setiap perkembangan kanak-kanak. Kekurangan Montessori, penilaian yang diberikan tidak secara menyeluruh kerana penilaian yang dilakukan hanya secara luaran saja. Yang kedua, kanak-kanak tidak dapat mengenal pasti kekurangan diri. Nah, ini lampiran saya kurikulum KSPK dan kurikulum Montessori. Dan yang terakhir rujukan saya. Sekian, terima kasih.